أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية سلامة ومباركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي جعل الصلاة طريقة المتقين وجعل فيها قرة عين سيد المرسلين وركنا من أركان الدين وجعل فيها جنة العاجلة للمحبين ووعدنا أسرار العاشقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وشفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه وعترته الطاهرين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat kita bersama lagi dalam menunaikan solat subuh berjamaah. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Haji Syukur, pengerusi Surau Nurus Salam, ayahanda, bonda, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita akan menyambung bacaan kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Al-Alim Al-Allamah Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala alaih. Semoga Allah ta'ala melimpahkan nikmatnya kepada Syekh dan juga pada kita semua insya-Allah. Kita akan melihat pada muka surat yang ke-28. Muka surat 28 kita akan sambung daripada solat sunat. Solat sunat hari ini kita akan sambung bab solat hari raya, solatul aidain. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala, kita tengok baris yang paling bawah sekali baris yang paling bawah sekali dalam muka surat 28. Qala musannif rahimahullahu taala wa naf'ana bi ulumihi bi sa'adatid daraini. Kemudian ia membaca doa iftitah, kemudian maka takbir 7 kali serta mengangkatkan 2 tangan seperti takbiratul ihram 7 kali pada rakaat yang pertamanya dan 5 kali pada rakaat yang keduanya dahulu daripada membaca Fatihah. Kemudian dibacanya Fatihah dan surah Sabbihism pada rakaat yang pertama dan surah Hal Ata pada rakaat yang keduanya. Jadi tuan-tuan, sebelum kita masuk dalam bab apa yang nak dibaca di dalam solat hari raya ni, kita ulang kaji sikit apa yang kita telah lalu pada kuliah yang lepas. Jadi dalam kuliah yang lepas kita telah lihat waktu solat hari raya tu masa bila, pengertian hari raya, dan kita juga telah lihat beberapa perkara yang menjadi sunnah apabila kita melakukan solat hari raya, kat mana kita nak solat hari raya, ya. Jadi sikit kita cedok daripada kitab Majmu' karangan Imam Nawawi, ya. Apabila kita sampai ke tempat sembahyang, wa imma kita sembahyang dekat masjid ataupun kita sembahyang dekat musalla. Ingat lagi kita bincang dulu, musalla itu adalah padang, ya. Mungkin stadium, mungkin jarang bagi kita, tapi bagi orang Arab dia dah biasa, ya. Apabila kita hadir, maka boleh untuk kita menunaikan solat sunat sehingga imam keluar. Disebut di sini imam keluar dalam nas daripada Imam Nawawi, maknanya imam tu keluar ada daripada rumah dia, daripada rumah, seperti mana Nabi SAW kalau sembahyang di Masjid Nabawi, kita akan lihat bahawa rumah Rasulullah bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mereka berkongsi dinding, dindingnya bertemu. Maknanya bila nak sembahyang, kalau dalam masjid, Rasulullah keluar je daripada bilik tu, terus Rasulullah sembahyang. Pintu dia ada pintu kat situ, Rasulullah keluar daripada bilik terus masuk dalam ruang masjid.
Ya. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, pergi dekat Raudhah. Raudhah itu tempat dia, dan ada makam Nabi, itulah dinding dia. Ya, ada makam Nabi di situ, dinding dia. Rasulullah keluar daripada situ terus sembahyang hari raya. Baik. Manakala di musalla, maknanya imam sampai je terus sembahyang. Ya. Manakala makmum pula, makmum dia dah sampai awal daripada imam. Jangan duk kata imam pula sampai lambat, sebab memang dalam kitab sebut imam dia sampai, dia terus sembahyang. Kalau dia sampai awal sembahyang, ramailah makmum terlepas. Ya. Sampai dah makmum terlepas. Baik. Jadi dia nak sembahyang apa? Terpulang. Ya. Kalau dia kata masuk dah waktu isyraq, waktu syuruk, maka dia boleh solat sunat isyraq. Dia boleh lepas habis imam tak sampai lagi, sembahyang pula sunat duha. Kalau kan kita di Malaysia ni sembahyang dalam 8.30 gitu kan. Jadi dah masuk waktu duha sebenarnya pada masa itu. Baik. Kemudian sembahyang apa lagi? Imam tak sampai lagi. Kalau awal-awal tadi sampai dah masuk. Kalau di masjid kita solat sunat tahiyatul masjid, dah confirm dah ya, solat sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau di musalla, di padang, jangan sembahyang sunat tahiyatul masjid, dia tak kena. Tak kena. Jadi sembahyang apa lagi? Imam tak sampai lagi, buatlah solat sunat hajat ke apalah, boleh, tak ada masalah. Ya, disebab diharuskan untuk kita sembahyang sunat sampailah imam sampai. Ini adalah berdasarkan daripada riwayat Abi Barzah daripada Anas dan Hasan, riwayat daripada Jabir bin Zaid. Mereka bersembahyang pada hari raya sebelum keluarnya imam, kerana dia buat tu pada waktu yang tidak dilarang daripada solat padanya. Ya, maknanya waktu yang dilarang itu adalah pada waktu kalau sebelum daripada masuk waktu syuruk tu kan. Jadi dihalang, dia tak boleh kita sembahyang pada waktu tersebut. Ingat saya cerita pasal waktu yang diharam disebabkan oleh masuknya waktu ataupun daripada perbuatan kita. Baik. Jadi kalau musalla, kalau dekat masjid tak ada masalah, sebab kalau kita datang nak sembahyang untuk tahiyatul masjid, boleh ke dalam waktu yang haram? Boleh, sebab kita dahului dengan perbuatan. Dengan perbuatan kita masuk masjid dulu. Dengan sebab perbuatan tu kita masuk masjid, maka disunatkan untuk kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ya. Begitu juga dengan solat sunat wuduk. Siapa lalu buat solat sunat wuduk ini, datangnya daripada Rasulullah perkenan atas apa yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Dia ambil wuduk dulu, lepas tu dia nak sembahyang sunat 2 rakaat. Rasulullah mengakui, ikrar Rasulullah apa yang dibuat oleh Sayyidina Bilal itu adalah mubah, boleh, bahkan dia jadi sunat pada kita, sebab Rasulullah benarkan perbuatan Sayyidina Bilal itu. Dalam riwayat cerita pasal Rasulullah Mi'raj, yang mana Rasulullah terdengar sepatu bunyi selipar Sayyidina Bilal, dengan sebab amalan dia tu. Amalan apa? Amalan dia setiap kali ambil wuduk, setiap kali dia sembahyang 2 rakaat. Ya. Daripada situ maknanya boleh tak kalau sembahyang sunat wuduk ini pada waktu yang tahrim tu? Boleh. Yang tak bolehnya dalam waktu tahrim itu, contohnya macam kita solat sunat hajat, tak boleh. Solat sunat apa lagi? Solat sunat untuk kita buat solat sunat ihram, tak boleh. Sebab kita ihram tu selepas daripada tu, kita sembahyang dulu baru ihram selepas, dia tak boleh, sebab dia datang selepas. Dia apa yang buat dulu dan kemudian disunatkan atas dia. Okey, mudah ya. Baik. Kemudian disebut lagi wasunnah lil imam. Ini dengar ni. Sunat bagi imam alla yakhruja illa fil waqti allazi yuwafi fihi solat. Sunat bagi imam tidak keluar melainkan pada waktu yang dia nak terus keluar sembahyang. Jadi kalau ikut daripada nas ni, maknanya imam tu keluar terus sembahyang, dia tak ada duduk pula nak bertakbir dengan orang lain, dia tak ada duduk bercakap tak ada duduk nak sembahyang sunat apa lagi, dah tak ada. Itu bagi imam. Nanti kejap lagi kita jumpa nas bahawa imam tu dia tak sunat sembahyang sunat sebelum hari raya dan sunat selepas hari raya, dia tak. Untuk kita tak apa, untuk jemaah ni tak apa.
Tapi untuk imam tidak sunat bagi dia. Ya. Ini adalah berdasarkan daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha ke musalla, maka apa yang paling pertama dilakukan apabila sampai itu adalah memulakan solat terus. Solat apa? Solat terus hari raya lah. Ya. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dekat masjid atau surau, dia kena ada bilik imam dia. Ya. Tak katalah kita kalau berdasarkan hadis ni imam duduk kat rumah lama, tunggu dah cukup orang baru dia keluar. Tak boleh, dia datang awal dulu tapi duduk kat dalam bilik dia. Sebab itu adalah sunnah. Ya, duduk buat design. Kalau nak buat surau, nak buat masjid, kena ada bilik imam. Tapi rata-rata kita tengok sekarang semua dah ada bilik imam kan. Ya. Bolehlah dia bersiap-siap situ, duk baca khutbah punya teks kan. Kena ulang 2-3 kali. Dia jawi dia susah sikit kadang-kadang dia. Baru ni ada orang tanya saya surat daripada pejabat agama, semua sekarang datang surat jemput mesyuarat pun dia pakai jawi. Dia kata ni ejaan apa ni ustaz? Dia lain-lain dia boleh baca, tiba tajuk tu dia tak boleh. Dia tulis portfolio dalam bahasa Jawi tuan-tuan. Portfolio dalam tulisan Jawi. Saya perasan jadi lepas tu exco agama, lepas tu saya faham lah. Jadi bila exco agama lepas daripada perkataan tu, ni portfolio. Kata susah saya nak baca. Tak apa, kenalah usaha. Ya. Bahkan imam kalau nak baca teks dalam Jawi lagilah kena ulang 2-3 kali. Ya, baik. Lalu bagi imam, dia keluar terus sembahyang. Dia tak ada duduk takbir, tak ada apa semua tu. Kita nak membiasakan betul berdasarkan hadis riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Rasulullah datang terus sembahyang. Okey. Lainlah kalau kita biasa imam kadang dia ambil inisiatif, dia takut makmumnya rukuk pada takbir hari raya tu, rukuk siap-siap. Dia boleh jugalah untuk nak cerita sikit-sikit. Tapi kalau kerja tu bolehlah, kalau lepas ni kita bagi pada Bilal ke, nak terangkan sedikit cara nak sembahyang kaifiat, cara sembahyang hari raya. Saya banyak tempat buat. Saya pun pernah dulu bagi tahu cara kaifiat sembahyang sunat hari raya pada orang yang datang. Sebab yang datang ni bukan hari-hari datang sembahyang, yang bila sembahyang hari raya ni ramai orang, jadi kita peringatkan sahaja. Ya, tapi yang Rasulullah buat terus sembahyang. Ya. Walaisa li solatil aid, tiadalah bagi, ni nas daripada Imam Syafi'i ya dan ashab dia, tiadalah bagi solat hari raya itu sembahyang sunat sebelumnya dan tiada selepas daripadanya. Takut-takut orang keliru sebab sembahyang Jumaat. Ya, sembahyang Jumaat dia ni nak sama raya, sembahyang raya dengan sembahyang Jumaat nak sama tang khutbah dia tu. Jadi orang ingat sebelum sunat hari raya dia boleh ada sunat qabliyah dan sunat ba'diyah. Dia tak ada tuan-tuan. Ya, tak ada. Kerana Nabi SAW tidak solat sebelumnya dan tidaklah selepas daripadanya. Ya. Tambah-tambah imam lagilah dia tak dianjurkan untuk tidak solat sunat ya di tempat saf ni. Sebab apa? Sebab takut nanti orang akan menyangka ia dah sembahyang sunat hari raya. Sembahyang hari raya tu sendiri ya. Disebut begini, wa yukrahu lil imami an yusalliya qabla salatul aid, dan dimakruhkan bagi imam untuk sembahyang sebelum solat hari raya ataupun selepasnya di musalla. Kerana li'annahu law shalla, kalau dia sembahyang uhima annaha sunnah, maka akan menyangka makmum dia bahawa itulah jadi sama ada dia orang menyangka memang sebelum daripada sembahyang hari raya ada qabliyah ba'diyah, ataupun mereka akan menyangka bahawa imam bangun sembahyang nak buat dua tu seolah-olah nak sembahyang hari raya dah. Padahal imam takbir ni dia nak angkat mungkin tahiyatul masjid, mungkin dia angkat nak sembahyang sunat lain, tiba-tiba makmum semua dah ikut dah, seolah-olah seumpama dia dah nak sembahyang raya. Maka walaisat sunnah, bukanlah sunnah bagi imam untuk nak solat sunat sebelum daripada sembahyang hari raya. Dan kemudian tak termasuk juga dengan tahiyatul masjid ya untuk imam ni.
bal yushra'u, bahkan disyariatkan awal dia sampai-sampai saja maka dia terus sembahyang raya, maka terhasillah tahiyat pada bahagian dia. Pada imam ni bila dia datang terus jadi naik imam sembahyang hari raya, maka dah dijamin Allah Taala dia dapat pahala tahiyatul masjid. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu sikit ya. Kemudian daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ini adalah mengenai tiada azan. Tak ada azan semasa sembahyang hari raya. Itu makruf, kita semua tahu dah ya. Ini adalah riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bila kita sebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu Allah Taala, kita doa ya sebenarnya, Allah Taala meredha atas keduanya. Ibnu Abbas seorang, individu seorang. Kenapa kita doa jadi dua orang? Kerana Ibnu Abbas itu adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah seorang, Abbas bapa dia pun adalah merupakan orang yang Islam juga, iaitu bapa saudara Nabi. Abdullah bin Abbas itu adalah sepupu Nabi. Jadi kita doa sekali dua-dua. Sebab tu saya dalam banyak-banyak doa kepada pengarang kitab macam Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani ni, tuan-tuan, kita doa dia dengan bapa dia sekali. Syekh Daud dan Abdullah bapaknya sekali. Dapat kedua-duanya sarahuma suqyallahu sarahuma ghaisu an'amihir rahmani. Biasa saya sebut macam tu. Allah Ta'ala menurunkan, atau suqyallahu ta'ala, saqallahu ta'ala ini macam Allah Ta'ala turunkan hujan banyaknya. Allah Ta'ala, kita berdoa supaya Allah Ta'ala beri nikmat pada rohnya. Hasil daripada kita duk baca ni berapa tahun dah. Ini saya baru baca tuan-tuan yang kat sini. Manakala di seluruh pondok-pondok di sama ada di belah selatan Thailand, di Malaysia, di Indonesia, di mana-mana tempat orang akan baca kitab ni. Percayalah, pergi tengok rumah-rumah. Kalau rumah belah orang yang baca Muniatul Musallih jenis bawa kitab sendiri, dia akan ada taklid. Maka setiap kali kita baca, kita minta doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan nikmatnya kepada roh penulis kitab. Ya, jadi usahalah kita tuan-tuan, kalau kita tak reti baca kitab, kita didik anak dia, bagilah dia belajar sampai boleh tulis ke apa ke. Nanti bila orang baca buku dia, orang baca kitab dia, maka kita sendiri dapat tumpang tui, kata orang Kedah. Ya, dapat tumpang tui. Sebut Kedah ni apa, PKPD ya sekarang, bahaya juga kan tuan-tuan. Depa susah sikit kalau kata kalau dari segi rapatnya mereka tu susah ya. Kalau kita nak nak renggang-renggangkan ni, itu orang Kedah lah. Kita patuh. Alhamdulillah. Baik. Lalu bila Ibnu Abbas cakap, syahidtu aida, aku melihat ataupun aku dapat berhari raya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Abi Bakar. Pada zaman Abu Bakar pun aku solat hari raya. Begitu juga dengan Umar, begitu juga dengan Osman radhiyallahu anhum. Fakulluhum shalla qabla al-khutbah bighairi azan wala iqamah. Setiap daripada mereka zaman Rasulullah ya gitu, Saidina Abu Bakar ya gitu, Saidina Umar ya gitu, Osman ya gitu. Maknanya sembahyang hari raya tak ada azan, tak ada iqamat. Wasunnah, ganti kepada iqamat itu disunatkan untuk yunadalaha as-salat jami'ah, as-salatu jami'ah, disunatkan untuk melaungkan ya, melaungkan, atau kalau kata kita panggil orang sembahyang as-salatu jami'ah. Ini adalah riwayat daripada Zuhri, itu yang berlaku. Maknanya kita boleh Bilal ya, imam bila dah masuk, dia bagi isyarat kepada Bilal as-salatu jami'ah. Itu pendek dia, kita susah nak ngapai yang panjang, kita baca as-salatu jami'ah dah cukup. Ya, dan menggantikan iqamat. Kerana Nabi SAW ya'muru fil aidaini al-muazzina fayaqulu as-salatu jami'ah. Ini berkata Az-Zuhri, Nabi menyuruh pada dua hari raya itu kepada muazzin berkata as-salatu jami'ah. Boleh juga kan, kalau nak panjang, nak bagi nampak Arab sikit tuan-tuan, bila boleh prepare lah dia nak kata apa.
Salatu sunnatal aidi raka'ataini asabakumullah. Cakap macam tu je. Macam kita duk panggil orang semayang tarawih tu kan. Macam itulah, sebab semayang tarawih dia tak ada qamat. Jadi sembahyang sunat dua hari raya Aidil Fitri ataupun hari raya Aidil Adha 2 rakaat kerana Allah Taala, ya, itu pun boleh. Itu menggantikan daripada azan, daripada iqamat. Okey, jadi kita tengok pada nas kitab. Jadi tentang mengenai kita membaca doa iftitah. Okey, sebaik saja kita bertakbir, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Makna kita takbiratul ihram. Kalau selepas daripada takbiratul ihram, kita biasa baca apa? Doa iftitah. Doa iftitah ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, adalah salah satu kunci daripada nak dapat kekhusyukan. Ya, kan sukar untuk kita nak dapat khusyuk ini, tuan-tuan. Sebab tanpa khusyuk itu solat kita tak ke mana-mana. Macam haiwan yang kalau kita tak ikat dia, tak tambat dia akan pergi merata-rata. Macam itulah juga solat. Nak ikat dia tu kena ikat dengan khusyuk. Jadi banyaklah amalan yang boleh membawa kita kepada khusyuk. Antaranya sebelum daripada solat lagi dah ada amalan-amalan untuk kita cari khusyuk itu. Dan di dalam solat sendiri nak dapat khusyuknya itu antaranya adalah masa kita mula sembahyang lepas takbiratul ihram, kita dah niat ada qasad ta'arud ta'yin tu, kita terus baca doa iftitah. Sunat kepada kita untuk baca. Jangan tinggalkan, sebab dalam ayat yang kedua dalam doa iftitah tu, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Ya, aku hadapkan mukaku, wajjahtu wajhiya lillazi, aku hadapkan wajah aku pada wajah wajah yang mempunyai lapisan langit dan bumi. Kan dia bawa kita, nak sedarkan kita ni tengah buat apa ni? Tengah duk menghadap Allah Taala. Bukan meninggal je menghadap Allah Taala, sembahyang pun menghadap Allah Taala. Sebab tu Rasulullah kata as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu adalah mi'rajul mu'min. Ini dulu masa mukadimah kita belajar kitab ni awal 3-4 tahun lepas dulu kita dah cerita benda ni. Maknanya kita sembahyang, bahkan dalam kitab ni Syekh Daud kata seumpama kita berhadapan dengan Allah. Sebab ada hadis kata bila kita sembahyang maka Allah Taala menghadapkan wajahnya kepada kita selagi mana kita berada dalam sembahyang. Ya. Jadi kita baca doa iftitah, hatta solat sunat pun kita baca iftitah, doa iftitah dulu. Bahkan imam dalam solat hari raya pun kena baca doa sunat. Sunat baca doa iftitah sebab tak nak bagi cepat sangat. Ya. Hari kita takbiratul ihram, Allahu akbar, tak dan kejap je Allahu akbar, nanti takut ya. Sebab apa? Bila sembahyang hari raya, tuan-tuan, kita ni ramai ni nak susun sok apa semua lagi nak bergerak lagi. Sebab tak lama antara waktu dia tu nak sembahyang ni. Jadi imam baca dulu doa iftitah. Okey, dah habis doa iftitah barulah dia mula takbir. Faham? Bila dia mula takbir, maka kita pun sama-samalah ikut imam takbir. Baik. Ya. Doa iftitah, kemudian maka takbir 7 kali. Kalau ikut dalam kitab apa ni, kita punya rujukan At-Tahqiqul Wafi ala Muniyatul Musalli ni, dia ada cerita pasal mengenai khilaf ulama tentang mengangkat takbir ini. Ya, kalau ikutkan dalam dua mazhab, dia terpecah kepada dua mazhab. Yang pertama Imam Malik Malik bin Anas menyatakan bahawa untuk sembahyang hari raya, takbir yang ada di dalam solat itu yang 7 kali untuk rakaat pertama, 5 kali untuk rakaat kedua itu tak perlu diangkat tangannya. Begitu juga kata Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri ni siapa? Dia adalah merupakan tabi'in, lahir tahun 96 Hijrah. Dia adalah ahli hadis.
Jadi dia kata pun tak payah angkat takbir, macam tu. Cuma bertakbir sebut saja, tak ada angkat tangan macam mana kita duk buat selalu. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi kata angkat takbir macam kita duk buat selalulah. Ya. Takbir 7 kali serta mengangkat kedua tangan. Maka itu adalah merupakan sunnah Nabi dan khilaf. Maka kalau kita sembahyang dengan orang yang bawa amalan Malik bin Anas, Imam Malik ni, maka kita tak perlu. Nanti kita akan sampai satu bab sama ada kita nak ikut ataupun tidak, sebab bilangan takbir pun ada khilaf juga. Dia pecah kepada 3 bilangan takbir, ya. Ada yang menyatakan bahawa takbir itu hanya 3 kali sahaja. Ya, 3 kali sahaja, iaitu diambil masa rakaat pertama sebelum daripada baca Fatihah, itu 3 kali takbir. Itu adalah amalan dalam mazhab Hanafi. Manakala takbir yang kedua 3 kali juga. 3 kali juga bila selepas daripada bacaan Fatihah, lepas tu baca surah, kemudian barulah dia sambung takbir lagi 3 kali. Pelik tak sama dengan kita, tak sama dengan kita buat ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang kaedah kedua, ada yang sembahyang hari raya pada rakaat pertama dia 6 kali takbir. Tapi dia angkat takbirnya 6 kali takbir. Kita buat apa? 7 kan, dia buat 6. Kemudian rakaat yang kedua 5 kali. Mungkin sebab dia kira adalah yang ke-7 itu termasuk takbiratul ihram. Jadi kalau imam dia kurang satu, kita anggap dia ambil pendapat kedua. Ya, kita belakang ni duk kira. Dia kaedah kira dalam sembahyang hari raya ni. Kalau imam kalau kita kat rumah, ingat itu masa PKP kita jadi imam kat rumah kan. Nak dapat macam mana, nak tahu kiraan dia, gerakkan jari sikit. Jangan gerak yang banyak tu. 1, 2, 3, 4, 5. Macam kita solat sunat tasbih saya ajar itu kan. Gerak sikit jari tu. Makna kita sedar berapa belah bilangan kita. Normal lah kalau tengah gugup-gugup tu, tak pernah jadi imam kat depan ni, kat rumah sembahyang kat rumah, bini duduk belakang, anak-anak duduk belakang, jadi risau, lupa dah berapa kali takbir. Lagi kita akan sampai dalam bab kita keliru berapa kali takbir kita, insya-Allah. Baik. Kemudian dalam mazhab Syafi'i pula 7 kali pada rakaat pertama dan juga 5 kali untuk rakaat kedua. Ya, 2 kali untuk 5 kali untuk rakaat kedua. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada berbagai khilaf tentang bilangan rakaat dalam solat hari raya. Baik. Kemudian serta mengangkatkan 2 tangan seperti takbiratul ihram 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Angkat takbiratul ihram ni kalau ikut dia, saya ingatkan balik dulu yang kita dah pernah belajar dulu, angkat ya separas bahu dia. Ada yang sunat disebut tangan kita sampai ke telinga ni, tapi dalam mazhab Syafi'i dia masih angkat bahu. Masa kita buat sembahyang tera-tera style PKP boleh lah tuan-tuan, ada jarak dia, boleh nak kepak sikit. Tapi kalau dalam waktu keadaan biasa tanpa PKP susah, sebab kita jemaah rapat-rapat tuan-tuan ya. Jadi buka selagi mana boleh, jangan duk kepak kawan sebelah. Jangan dipaksa. Tapi sunatnya kalau dalam keadaan biasa tambah-tambah PKP ni, kalau nak kepak macam ni boleh, tak ada masalah. Itu kaedah dia. Baik. Kemudian dahulu daripada membaca Fatihah, takbir itu sebelum daripada baca Fatihah, selepas doa iftitah takbir, kemudian barulah baca Fatihah. Ya. Kemudian dibaca Fatihah dan surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Okey, ini Sabbihisma Rabbikal A'la ini bukan pendapat daripada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia pegang lain. Dia ada surah lain ya. Pada rakaat yang pertama dan surah Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Saya akan cerita kemudian, tapi saya nak cerita hukum pasal orang bertakbir. Ya. Apa akan jadi sekiranya kalau kita lupa
dalam kita ambil takbir ni. Okey, jika seseorang hadir sembahyang jemaah lah, sembahyang raya, kemudian didapati imam telah mendahului dia, masbuk lah, masbuk. Jadi imam dahului dia, wa imma dia datang imam dah baca surah, ataupun dia datang imam dah rukuk ke apa-apa, lepas daripada itulah maknanya takbir tu dah terlepas. Ya, maka tak perlulah bagi dia hak makmum tadi ni untuk qada. Dia tak perlulah lagi nak datang-datang, imam dah baca surah, dia pun takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, buat 7 kali. Ya, kerana zikir itu ataupun takbir itu adalah sunat, maka hukumnya apabila hilang tempat dia, maknanya telah terlepas waktu kita nak takbir tu. Bila waktu takbir tadi? Selepas iftitah, sebelum Fatihah. Sekiranya kita makmum ni dah terlepas, maka telah luputlah waktunya, maka tidak perlu untuk kita qadakan dia dalam sembahyang itu. Maknanya tak perlu seumpama kita tertinggal doa istiftah. Ya, kalau doa iftitah pun kita tak payah ulang. Tak kala kita datang sembahyang, imam dah baca Fatihah, amin, kita pun baca, takut nanti imam baca surah pendek, dia rukukkan, kita terus baca Fatihah selepas daripada amin imam. Kemudian tengok-tengok ada masa lagi, tadi terlupalah Ustaz Ridwan kata tadi doa iftitah ni bagus, penting untuk nak dapat khusyuk, dia ulang baca pula iftitah lepas tu. Tak perlu lagi dah, sebab dia sudah tidak mengikut turutan. Yang ini menjadi perbahasan daripada dalam kitab ini, sebab ada yang mengatakan bahawa boleh juga. Okey, baik. Wa amma akmal, dan adapun yang sempurnanya jika yaqra'u ba'da takbiratul ihram doa iftitah, summa yukabbiru fi raka'ah ula 7 takbirat. Okey, baik. Sekiranya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita yaqifu baina kulli takbirataini biqadri ayah yazkurullah ta'ala, lamma ruya anal Walid bin Uqbah kharaja yawman ala Abdullah bin Huzaifah wal Ash'ari wa qala inna hadzal 'aid ghadan fa kaifa takbir. Dalam sembahyang hari raya, maka imam dia kena diselangi dengan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Ya, bacaan zikir itu tak perlu kuat. Ya, macam seolah umpamanya dia zikir dalam sujud, dalam rukuk, apa semua tu, itu saja. Ya, takbirnya kuat tapi bacaannya tidak kuat. Okey. Seterusnya dalam ini lagi ada disebut, sekiranya kalau seseorang imam itu ataupun seorang makmum dia masuk sembahyang, apabila dia masuk sembahyang tiba-tiba dia lupa bilangan, dia terlupa niat. Dia terlupa niat ni, aku niat ke tidak tadi ni. Tapi saya tak bagi contoh imam lah, sebab imam tak mungkin berlaku, sebab dia ambil berat tentang tak niat dia tu. Ya. Tapi saya cerita ni makmum, kalau dia datang tiba-tiba dia terus angkat takbir, masa tengah-tengah takbir tu dah ada 7 kali takbir, dia teringat, aku ni niat dah ke belum? Niat dah ke belum? Ya, dia takbir sampai 8 kali, aku dah niat ke belum? Sebab dia fikir salah satunya mungkin untuk untuk niat takbiratul ihram. Ingat ya, yang pertama mula-mula masuk sembahyang itu namanya takbiratul ihram, manakala selepas daripada tu takbir juga, tapi bukan takbiratul ihram. Ya. Jadi bila sampai pada masa itu, tak kala ragu-ragu dia, syak dia ya, berlaku syak, aku ni dah takbiratul ihram ke belum? Ya. Jadi pada masa itu batallah solat dia. Ya, kalau imam jadi haru, jenuh kena ulang balik belakang, tapi hak makmum yang belakang ni selalu jadi macam tu. Duk takbir datang lambat terus takbir sahaja, jadi dia pun tak perasan mana satu takbiratul ihram. Ya. Maka itu pendapat daripada masalah kalau kita tak tahu takbiratul ihram tu dah berlaku ke belum. Okey. Kemudian kalau kita syak bilangan takbir itu,
kita tak tahu dah sempurna ke belum bilangan takbir. Imam lah ke, yang ni nanya kat imam. Ya, kadang-kadang dia lupa bilangan dia dah berapa. Dia tak ikut kaedah bilangan 1 2 3 4 dengan tangan itu, maka dia pun tak pasti. Tadi dah berapa kali dah. Maka pada masa itu walau syakka fi adad takbirat, kalau kita tak yakin berapakah bilangannya, maka kita ambil bilangan yang paling sedikit. Ya. Kalau kita sangkakan bahawa kita baru buat 5, tambah lagi 2. Padahal makmum kat belakang kata dah cukup dah ni, berapa kali takbir imam ni. Sebabnya imam lupa. Kalau bertambah, adakah rosak sembahyang? Tak rosak, sebab takbir itu adalah sunat sahaja. Baik. Ya. Maka kias kepada apa? Kias kepada bilangan rakaat. Ingat tak, kalau kita sembahyang, kalau kita lupa rakaat, ni rakaat ke berapa ni? Rakaat ketiga kot. Apakah ditambah yang keempat? Padahal sebenarnya itu mungkin dah rakaat yang keempat, tapi dia lupa. Dia tambah satu lagi. Adakah salah dari segi rukun? Tidak, sebab dia lupa. Masalah kedua. Kemudian kalau dia syak pada takbir dia tadi, dia berniat takbiratul ihram. Kalau kita dah buat takbiratul ihram dan kita takbir 7 kali pada bahagian permulaan. Kemudian pada masalah pertama saya bagi tahu tadi, kalau dia lupa, dia syak, dia tak tahu mana satu yang aku takbiratul ihram tadi, batal sembahyang dia. Tapi tak kala dia dalam ragu-ragu tu, dia kata tadi aku dah 7 kali takbir, tapi yang kali yang ketiga tu baru aku niat takbiratul ihram, maka hak 3 itulah daripada situ, daripada takbiratul ihram yang ketiga, yang takbir yang ketiga itu diambil sebagai takbiratul ihram, maka dia kena tambah lagi selepas daripada itu, bagi cukup 7 bilangan. Dia ulang balik. Ya. Macam tak pernah berlaku je ustaz, ya akan berlaku. Ya. Kemudian walau solat, kalau dia sembahyang belakang imam itu bertakbir 3 kali ataupun 6 kali. 3 kali apa dia tadi sebut tadi? Mazhab Hanafi selain daripada dia takbir 3 kali sahaja, dia tak ada zikir di antara satu takbir ke satu takbir, laju aja. Kita ada zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dia tak ada, dia 3 kali. Maka apabila kita sembahyang dengan imam yang takbir 3 kali, maka ada 2 pendapat. Yang pertamanya, kita cukupkan bilangan dia jadi 7. Manakala pada rakaat kedua kita cukupkan bilangan dia jadi 5. Ya. Ada satu lagi pendapat, dan pendapat ni lebih asah daripada pendapat tadi. Maknanya dia kata kita tak payah tambah rakaat, tak payah tambah takbir kita tetap kena ikut imam. Ini adalah berdasarkan daripada amalan kita. Kalau kita sembahyang subuh di Masjidil Haram, dia tak buat qunut. Qunut itu adalah sunat ab'ad. Manakala takbir di sembahyang hari raya yang 7 dan 5 itu adalah sunat hai'ah sahaja. Sedangkan sunat ab'ad, qunut tu, kalau kita tertinggal ataupun meninggalkan qunut sewaktu kita sembahyang di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi dengan ikut imam, maka pada masa itu kita tak perlu sujud sahwi. Sebab apa? Sujud sahwi ini hanya sujud untuk orang yang lupa, orang yang lalai. Tapi kita sengaja tinggalkan sebab ikut imam, maka tak perlu kita sujud sahwi. Yang kena sujud sahwi kalau kita duduk di tempat kita ni, dekat Malaysia ni, imam sembahyang, imam memang mazhab Syafi'i. Confirm ya, Imam Syukur mazhab Syafi'i kan? Ya, maka di situ maka dia terlupa dijabarkan kita untuk ni. Saya sebut dalam kataan kitab ni sebut jabar. Maka kena buat sujud sahwi. Tapi kalau tak buat sujud sahwi, sah ke tidak subuh kita tu? Tetap sah. Boleh. Jadi manakala pendapat kedua ni lebih asah. Kalau kita satu hari kita pergi semayang dekat kawasan imam
Hanafi katakan, kawasan yang dianut oleh banyak mazhab Imam Abu Hanifah, di situ maka 3 kali takbir, tak perlu kita tambah lagi dah. Kalau mazhab Hanafi ni dia banyak dekat Pakistan, dekat India. Kalau mazhab Maliki tu sama ada berada di Mekah, di Madinah ataupun di Algeria sana, itu mazhab Maliki. Syafi'i kita luas lah. Ya, baik. Itu kita tengok lagi masalah lain. Maka disunatkan untuk yajharu bil qiraah wa takbirat az-zawaid wa yasiru bi zikru bainahunna, bahawa atas kita untuk menguatkan bacaan takbir yang ditambah itu dan disirkan bacaan zikir di antara keduanya. Launusia, kalau kita lupa takbir yang tambahan dalam solat hari raya, maka kalau kita ingat bahawa kita ni tertinggal takbir, ini saya pernah bagi intro dia kuliah yang lalu. Kita dah semayang ni, biasanya akan berlaku pada rakaat kedua. Sebab apa saya cerita berlaku pada rakaat kedua? Sebab saya sendiri pernah buat silap ni. Sebab tu saya ingat, ya. Dia kata apa? Kalau seorang itu dia lupa takbir zaidah pada takbir yang tambahan pada solat hari raya, maka dia ingat masa bila? Masa rukuk. Ya. Dah rakaat kedua biasanya berlaku. Rakaat pertama biasanya jarang berlaku orang lupa, tapi pernah berlaku. Saya pernah juga, orang lain pun pernah lupa nak takbir. Dia buat macam solat Jumaat pula. Ya, makmum bersosek-sosek kat belakang. Ya. Tapi ini kes saya sebut bila masa dia tengah rukuk baru teringat, alamak lupa nak takbir apa 7 kali ataupun 5 kali pada rakaat kedua. Ataupun selepas daripada rukuk, maka maqda fi solatihi wala yukabbiruhunna wala yaqdihinna, maka tak perlulah dia bangun untuk bertakbir ataupun dia qadakannya. Sekiranya ia daripada keadaan rukuk itu ataupun selepas daripada rukuk dia bangun semula sebab nak buat takbir yang dia lupa itu, batalat solatahu, maka batal solatnya. Jangan bangun pula, Okey, in kana aliman bi tahrimihi, sekiranya dia tahu mengenai hukum ini. Ya, wa illa fala, dan wila fala ni kalau kita baca kitab ni tuan-tuan, saya bagi ilmu sikit, adalah kalau sebaliknya maka jadi sah solat dia. Bermakna kalau orang yang aliman, dia tahu, dia belajar, tak boleh nak patah balik sekiranya dia tertinggal takbir hari raya itu dalam solat. Sekiranya dia kembali juga dalam keadaan dia aliman, dia ketahui, batal solat dia. Tetapi sekiranya dia jahil, dalam kampung tu semua pakai tak tahu, malah main mengaji belaka, imam dia pun tak ada juga panggil ustaz nak mengajar ke apa ke, dia jahilan. Kalau dia buat macam tu, solat dia sah. Solat dia sah. Tapi siapa nak duduk dalam kampung yang jahil belaka? Ya, kena belajar. Tapi wa illa fala, sebaliknya akan jadi sah. Walau tazkuruhunna qabla ruku' amma fil qiraah wa amma ba'daha. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya dengar cerita dah ubah kan waktu PKP punya mengaji tu, dia lain sikit dah tambah jadi sejam ke apa. Betul ke? Tak berani. Tak berani. Okey, itu kita baca sikit. Jadi kemudian kalau kata kita dah sembahyang itu, maknanya kalau ditinggalkan sekali takbirnya, solat kita itu tetap sah. Ya, tetap sah. Okey, baik. Walau tazkuruhunna qabla ruku', sekiranya dia teringat untuk nak takbir, tadi dia tak takbir, tapi kemudian sebelum daripada rukuk tu, maknanya selepas daripada baca Fatihah ni, saya bayangkan, tuan-tuan bayangkan pada rakaat kedua lah contohnya, lepas bangkit daripada sujud itu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, terus kita baca Fatihah, kemudian kita baca surah, surah yang sunat selepas daripada Fatihah. Okey, amma fil qiraah wa amma ba'daha faqaulani, maka dua pendapat yang jadid. Pendapat Imam Syafi'i selepas ia berduduk dekat Mesir, ia menyatakan bahawa la ya'ti bihinna li fawatu mahallahin,
maka dia tak disunatkan untuk nak baca takbir sebab dah terlepas daripada waktunya, sama seperti disebut dalam nas tadi. Manakala pendapat qadim kata, pendapat yang sebelum Imam Syafi'i pergi Mekah, pergi ke Mesir, dia duduk dekat Baghdad, dia duduk dekat Iraq, di sana dia kata boleh lagi untuk kita patah balik untuk nak baca takbir. Misalnya tengah kita baca tengah dah bangun daripada sujud, kemudian kita baca Fatihah, tengah-tengah baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tiba-tiba teringat tak takbir pada masa itu, maka dia kena angkat takbir. Itu pendapat qadim. Tapi kalau nak pegang pada pendapat qadim ini, sebab apa tak tahulah, sebab takut nanti habis orang mengata aku lah lepas ni kan. Apalah imam lupa takbir. Makmum ingat, orang imam ni dia gelabah, dia tak teringat. Jadi kalau dia berpegang kepada pendapat qadim, maka dia boleh berhenti baca Fatihah tu, dia terus buat takbir pula. Allahu Akbar 5 kali kalau dalam rakaat kedua. Lepas tu adakah dia sambung ihdinas siratal mustaqim semua tu? Tak, dia kena mula balik Fatihah dia tu. Jangan potong Fatihah tu, tak sempurna. Rukun tu, rukun kauli. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu serba sedikit ya masalah yang berbangkit daripada sembahyang hari raya. Kita tak habis lagi bab sembahyang raya, tapi kita akan sambung insya-Allah lepas ni mengenai zikir-zikir yang dibaca, begitu juga dengan surah yang nak dibaca. Okey, sikit saja ya sebelum kita tamatkan hari ini. Kalau ikutkan dalam mazhab Syafi'i, kita ikut bacaan dalam sembahyang adalah berdasarkan daripada hadis. Kita rakaat pertama baca surah Qaf. Surah Qaf. Ini hadis daripada sunnah dibaca selepas Fatihah, baca surah Al-Qaf dan surah Iqtarabat ataupun surah Al-Qamar. Itu adalah hadis dalam mazhab Syafi'i, kitab Majmu' sebut. Tapi kenapa Syekh Daud dia suruh kita baca surah Al-A'la tadi, Sabbihisma rabbikal a'la, dan juga dengan di rakaat kedua kita baca hal ataka hadisul ghasyiyah. Kena fikir balik ya, kenapa tak sama dengan pendapat muktabar dalam mazhab Syafi'i? Kerananya kalau kita tengok hadis Nabi yang Rasulullah baca surah Qaf ini, ayat dia ada 50 ayat tuan-tuan, 50 ayat. Sedangkan kalau rakaat pertama yang Syekh suruh kita baca ni, surah Sabbihisma rabbikal a'la ni, dia 19 ayat saja. Lebih sekali ganda surah Qaf ni. Sebab Syekh tahu bimbang-bimbang orang Bani Jawi ni tuan-tuan, dia tak apa surah banyak, jadi satu beban pula pada imam nak ngapal surah Qaf semata-mata setahun 2 kali saja nak sembahyang raya. Bahkan ada hadis yang lain kata Rasulullah baca Sabbihisma rabbikal a'la, dan ini adalah merupakan pegangan mazhab Hanafi, sunat baca Sabbihisma rabbikal a'la dan juga hal ataka hadisul ghasyiyah. Begitu juga Jumaat tuan-tuan, sunat baca yang itu juga. Tapi sebab Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dia kasihan melihat kita, maka dia sunatkan kita untuk baca ni, walaupun ia bukan pendapat muktabar dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata Qaf. Yang kedua surah Al-Qamar ini ayat dia ada 55 ayat, juzuk yang ke-27. 55 ayat, panjang juga. Manakala kalau kita baca tengok surah hal ataka hadisul ghasyiyah ni ada 26 ayat sahaja. Jadi sebab apa tak nak membebankan kita, wallahu a'lam. Jadi ada apa-apa soalan sebelum saya tamatkan tangguhkan pengajian kita hari ini? Boleh? InsyaAllah. Baik.
Oh, 3 kali. Okey, contohnya maghrib lah Okey, maghrib kita sepatutnya maghrib ni rakaat kedua kita kena tahiyat awal. Tapi dia sangkakan rakaat pertama itu adalah rakaat kedua. Betul? Ada tak betul tak contoh tu? Maknanya dia baca tahiyat awal pada rakaat yang pertama. Begitu? Okey. Baik. Kalau katakan dia sebab tahiyat awal ini ia adalah merupakan sunat ab'ad asal dia. Kalau kita tertinggal, maka kita dijabarkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau kita tertambah, apa kita nak buat? Okey, baik. Kalau kita tertambah itu dalam keadaan tidak sengaja, maka dia dimaafkan. Ya, dimaafkan. Maka teruskanlah sembahyang. Teruskan sembahyang. Kemudian sebab confirm kita bila dah masuk rakaat kedua, tadi baru rakaat yang pertama, kenapa pula aku baca tahiyat kan, tahiyat awal. Maka rakaat kedua dia kena baca tahiyat sekali lagi. Dia tak boleh lah nak kata tadi rakaat pertama tadi dah cover, rakaat kedua tahiyat tak payah baca. Tak, dia masih lagi sunat, kerana itulah tempat dia untuk baca tahiyat awal rakaat kedua, meskipun dia telah baca secara silap pada rakaat pertama, maka dia still kena baca pada rakaat kedua. Maka solatnya tetap sah, sebab di situ dikira sebagai tersilap raf'ul kalam an salasa, diangkat kalam atas 3 keadaan atas orang yang lupa. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadat kita, insya-Allah. Boleh? Seolah-olah menambah rukun kan, tapi terpulanglah nak terus ke. Sebab apa? Saya pernah bagi tahu dulu pada masa itu, mana tetap sah lah Sebab apa tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, cerita tentang mengenai lupa ini Allah Ta'ala pernah bagi pada baginda Rasulullah SAW. Dalam solat yang 4 rakaat, tiba-tiba Rasulullah buat 3. Lalu apabila Rasulullah dah habis sembahyang, tiba-tiba sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wahyu baru turun ke solat zuhur?" Contoh solat zuhur. Dia dalam hadis tu tak sebut solat apa adakah wahyu baru turun jadi 3 rakaat saja? Rasulullah kata, "Betul ke? Aku buat 3 rakaat." Maka sahabat kata, "Betul ya Rasulullah." Rasulullah terus bangun sembahyang, tambah lagi 1 rakaat. Pernah terjadi. Kita cerita kat surau ni juga. Maka di situ Rasulullah buat sujud sujud sahwi juga. Jadi dalam bab tu maknanya di situ kita tak sengaja. Saya tak nampak kenapa kita perlu sujud sahwi kat situ, sebab kita memang terlupa, dan kita bukan menambah rukun kat situ. Sebab yang dikatakan duduk tahiyat awal itu pun adalah merupakan perkara sunat sahaja. Kita duduk salah melakukan perkara yang sunat, itu cerita dia. Melainkan kalau kita tertambah rukun, macam dalam kes saya sebut tadi kan, kalau kita ragu-ragu, kita sembahyang 4 rakaat ke 3 rakaat ke, kalau kita dah rakaat yang keempat tapi kita ragu-ragu, baru 3 kot, maka tambahlah 1 lagi, jadi dah dia 5. Bila jadi 5, maka kita pun sebab ada ragu-ragu tadi, maka kita sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Ni saya tak nak masuk antara imam dan makmum, lagi panjang perbahasan dia. Sama ada adakah makmum nak ikut imam ke? Imam ni dah salah, dah dia sembahyang 5 rakaat, kita nak ikut ke tidak? Tak apalah, lainlah kita tambah panjang lagi. Jadi insya-Allah saya tak buka lah satu lagi soalan, nanti hari lain lah insya-Allah. Sampai di sini saja. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, mengasihani kita dan melimpahkan kurnia nikmatnya kepada kita. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita daripada penyakit berjangkit. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau beri kepada kami, berikanlah kami nikmat-Mu yang tidak terperi, jadikanlah kami ahli syurga berjiran dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, janganlah Engkau ambil nyawa kami sebelum kami ucapkan la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.